Markus bab 11. Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem, di Betfage dan Betania, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus 2 orang muridnya. Katanya, "Pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Sebaik-baik kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa kemari. Jika sesiapa bertanya kepadamu, 'Mengapa kau berbuat demikian?' katakan, 'Tuhan memerlukannya dan Dia akan segera memulangkannya.'" mereka pun pergi dan mendapati anak keldai itu tertambat di pintu di tepi jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu buat melepaskan anak keldai itu?" Mereka menjawab seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Lalu mereka dibenarkan pergi. Mereka membawa anak keldai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atas anak keldai itu. Ramai orang membentangkan jubah mereka di atas jalan. Yang lain memotong dahan rimbun daripada pokok-pokok di situ dan meletakkannya sepanjang jalan. Setelah itu, mereka yang berjalan di hadapan dan yang mengikut dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud yang datang dengan nama Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi." Yesus masuk ke Yerusalem dan terus masuk ke dalam bait suci. Setelah dia melihat semuanya, karena hari sudah lewat petang, dia pun pergi ke Betania dengan muridnya yang 12 itu. Esoknya, setelah mereka keluar dari Betania, Yesus berasa lapar. Dari jauh, dia melihat sebatang pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kiranya pokok itu berbuah. Tetapi, dia mendapati daun saja di pokok itu, karena pada masa itu bukan musim buah ara. Oleh itu, Yesus berkata kepada pokok itu, "Tiada siapa akan makan buahmu lagi selama-lamanya." Para muridnya mendengar kata-kata itu. Apabila sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir orang yang berjual beli di dalam bait suci. Dia menterbalikan meja penguruk uang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan siapapun mengangkat barangan melalui bait suci. Kemudian dia mengajar mereka, katanya, "Tidakkah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa bagi semua bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri." Ahli-ahli Taurat dan ketua-ketua imam mendengarnya, lalu mencari jalan hendak membinasakan Yesus, karena mereka takut kepadanya, memandangkan semua orang mengagumi ajarannya. Setelah lewat petang, Yesus keluar dari kota itu. Pada pagi esoknya, ketika mereka lalu di situ, mereka melihat pokok ara itu telah layu kering daripada akarnya. Petrus teringat lalu berseru, "Rabi, lihat, pokok ara yang engkau sumpah itu telah mati." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada gunung, 'Beralihlah dan terhumbanlah ke laut,' tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh kepercayaan bahwa apa yang dikatakannya akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya itu. Oleh itu, aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dalam doa, percayalah, kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatnya. Setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah dia, supaya Bapamu di surga juga akan mengampunkan kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu." Selepas itu, mereka masuk semula ke Yerusalem. Sedang dia berjalan di dalam bait suci, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua datang kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Dengan kuasa apakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa untuk melakukannya?" Tetapi Yesus menjawab, "Aku juga akan bertanya satu soalan kepadamu. Jawablah soalanku. Maka aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara itu. Baptisan Yohanes daripada surga atau daripada manusia? Jawablah soalanku." Mereka pun berbincang sesama sendiri, "Kalau kita berkata daripada surga, dia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, apa pula kalau kita berkata daripada manusia?" Mereka takut akan orang ramai itu, yang semuanya menganggap Yohanes seorang nabi. Oleh itu, mereka menjawab, "Kami tidak tahu."
Yesus berkata, Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini. Markus bab 12. Setelah itu, dia mulai berkata-kata kepada mereka melalui ibarat. Seorang peladang menanam anggur, memasang pagar sekeliling ladangnya, menggali lubang untuk tempat memeras anggur, dan membina menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang lalu pergi ke negeri lain. Apabila tiba musim memetik, peladang itu menghantar seorang hambanya untuk meminta bahagiannya daripada hasil ladang anggur itu. Tetapi para penyewa ladang menangkap dan memukul hamba itu lalu menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Peladang itu menghantar seorang lagi hambanya. Mereka memukulnya, menyebabkannya luka di kepala dan menyuruhnya pergi setelah diperlakukan sebegitu kejinya. Selepas itu, dia menghantar seorang lagi hambanya dan mereka membunuh hamba itu. Ramai lagi dihantar, ada yang dibunuh dan ada yang dipukul. Oleh yang demikian, karena dia masih ada seorang anak yang amat dikasihinya, dia menghantarnya sebagai utusan terakhir sambil berkata dalam hatinya, mereka akan menghormati anakku. Tetapi para penyewa ladang berkata sesama sendiri, ini warisnya, mari kita bunuh dia, supaya harta warisannya menjadi milik kita. Mereka pun menangkap dan membunuhnya lalu mencampakkannya keluar ladang itu. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh tuan ladang anggur itu? Dia akan datang dan membinasakan para penyewa itu, lalu menyerahkan ladang anggur itu kepada orang lain. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, sungguh hebat di mata kami. Mereka coba menangkap Yesus, karena mereka tahu ibarat itu ditujukan terhadap mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Oleh itu, mereka meninggalkannya dan pergi dari situ. Kemudian mereka menghantar kepadanya beberapa orang Farisi dan golongan Herodes untuk memerangkapnya melalui kata-katanya. Orang yang dihantar itu berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahwa engkau ikhlas. Engkau tidak takut kepada sesiapapun karena engkau tidak pilih kasih. Hanya mengajar cara Allah berdasarkan yang benar. Wajarkah membayar cukai kepada Kaisar atau tidak? Patutkah kami bayar ataupun tidak? Tetapi Yesus tahu bahwa mereka itu munafik, lalu berkata, Mengapa kamu mendugaku? Bawakan sekeping uang dinar untuk kulihat. Mereka pun membawakannya kepada Yesus, dan dia pun bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah. Mereka tercengang mendengar kata-katanya. Selepas itu orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru, Musa menulis untuk kami bahwa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Kesemuanya ada 7 adik-beradik lelaki. Yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Yang kedua berkahwin dengan balu saudaranya, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Begitu juga yang ketiga. Ketujuh-tujuhnya mengawini wanita itu dan meninggal dunia tanpa anak. Akhirnya, wanita itu juga meninggal dunia. Jadi, pada hari kebangkitan ketika mereka bangkit daripada kematian, istri siapakah wanita itu? Ketujuh-tujuhnya pernah mengawininya. Yesus menjawab, Tidakkah kamu tersilap karena kamu tidak memahami baik kitab suci maupun kuasa Allah? Apabila mereka bangkit daripada kematian, mereka tidak berkawin atau dikawinkan. Mereka seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, bahagian tentang belukar yang bernyala, betapa Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Oleh itu, kamu tersilap sama sekali. Seorang ahli Taurat datang mendengar mereka bersoal jawab. Dia menyadari bahwa Yesus telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepadanya, Perintah manakah yang terutama? Yesus menjawab, Yang terutama antara semua perintah ialah, Dengarlah, wahai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu,
dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada perintah lain yang lebih utama daripada dua perintah ini. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, Sungguh baik jawaban guru. Kata-kata engkau itu benar, kerana Allah itu Esa, tiada yang lain daripadanya. Mengasihinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh fikiran, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah lebih utama daripada segala korban persembahan dan korban bakaran. Yesus menyadari bahwa jawaban itu bijaksana, lalu berkata kepadanya, Kamu tidak jauh daripada kerajaan Allah. Selepas itu, tiada siapa yang berani menyoalnya apa-apa lagi. Kemudian, ketika mengajar di bait suci, Yesus berkata, Bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Kristus itu anak Daud? Kerana Daud sendiri berkata dengan panduan Roh Kudus, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku sehingga kujadikan segala musuhmu alas kakimu. Jadi, Daud sendiri memanggilnya Tuan. Bagaimana mungkin dia anaknya? Orang ramai mendengar kata-kata Yesus dengan sukacita. Dia mengajar mereka lagi. Awas ahli-ahli Taurat yang suka kesana-sini berjubah labu, suka diberi salam hormat di pasar, suka duduk di kerusi khas di Saumaah dan tempat terhormat di majelis jamuan. Mereka merampas rumah balu tetapi kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Yesus duduk berhadapan dengan peti uang persembahan dan melihat betapa orang memasukkan uang ke dalamnya. Ramai orang kaya memasukkan sumbangan yang besar. Kemudian, seorang balu yang miskin memasukkan 2 keping uang tembaga yang sangat kecil nilainya. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata kepada mereka, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, balu yang miskin itu telah memberi lebih daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kerana mereka memberi daripada kekayaan mereka yang melimpah, tetapi dia daripada kemiskinannya telah memasukkan semua yang ada padanya, seluruh rezekinya.